Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Yang dihormati Tuan Pengurusi Masjid, Tuan Imam, Barisan Zikir Masjid, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum mulakan kuliah kita ni, tuan-tuan, saya nak maklum bahawa sekarang ni dari sudut teknikalnya benda sama je. Tapi dari sudut teknikalnya sekarang saya sebagai guru takmir di masjid ini untuk tuan-tuan dan puan-puan, guru takmir, jadi jadualnya adalah tak berubah kecuali sedikit. Kita kekalkan hari Sabtu minggu kedua kan, minggu kedua keempat, dan takmir ni tuan-tuan dia 3 kali sebulan, jadi terpaksa top up satu hari lagi, Jumaat berapa? 30 hari bulan. Jumaat 30 hari bulan. Untuk lepas raya nanti kita bincang lain hari Jumaat tu kan. Kalau ikut subjek untuk guru takmir ni tuan-tuan, yang diarahkan dia ada 4 subjek ya boleh ajar. Fiqh, tauhid, tasawuf dan tajwid. 4 ni je. Tafsir tak masuk, hadis tak masuk. Tafsir hadis tak masuk. Tapi dengan usaha daripada pengurusi masjid, pergi jumpa dengan pegawai penyelaras takmir PD, mohon untuk kekalkan subjek kan, minta untuk kekalkan subjek tafsir juga, jadi kekal lah. Alhamdulillah, terima kasih pada pengurusi masjid tuan-tuan. Dan saya lebih berminat dengan tafsir berbanding dengan yang lain. Kalau fiqh ni boleh, bukan tak boleh, cuma menarik tu kurang sikit lah daripada tafsir ya, tafsir ni lebih menarik bagi saya. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita teruskan dengan kelas tafsir kita. Cuma kekerapan dia jadi 3 kali sebulan, bukan 2 kali sebulan, 3 kali sebulan. Harap tuan-tuan tak ada masalah untuk mengikuti kuliah-kuliah saya, insya-Allah. Saya rasa yang lain tak ada apa masalah. Bulan Ramadan belum ada pengarahan daripada penyelaras takmir. Kalau dia suruh datang, kita datanglah. Kalau dia kata bulan Ramadan kira rehat, kita rehat lah kan. Kalau yang dulu-dululah, sebelum saya balik daripada Sarawak ni, sebelum saya pergi Sarawak, bulan Ramadan dia on untuk datang jadi imam tarawih kan. Imam tarawih dia tazkirah sikit kan. Itu yang dulu-dulu. Sekarang tak tahu lah saya kan, sebab penyelaras baru, peraturan baru, semua baru tuan-tuan, dunia baru kan. Kalau tuan-tuan ada masalah, tuan-tuan bagi tahulah berkaitan dengan penggiliran kelas takmir dan yang lain-lain itulah kan. Okey tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita masuk pada tafsir, yang mana masa kita pun tak banyak. InsyaAllah malam ni ayat 27 kan, betul tak? Betul. Ayat 27. Saya baca ayat 27 ni, tuan-tuan puan-puan ikut kuat-kuat
27, 28, 29 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surah An-Nur ayat 27. Muka surat 352 kalau Quran saya. 352. Boleh? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون Sadaqallahul azim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Allah Ta'ala berfirman pada ayat 27 surah An-Nur yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha zalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun, yang bermaksud wahai orang-orang beriman, ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu, jangan kamu masuk, la tadkhulu, jangan kamu masuk buyutan, rumah, ghaira buyutikum, yang bukan daripada rumah kamu, hatta tasta'nisu, sehinggalah dia terjemah sebelum meminta izin. Hatta tasta'nisu ni makna dia sehingga kamu diberi keizinan. Wa tusallimu, sebab tuan-tuan minta maaf tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok makna hatta tu, dia bukan makna sebelum. Hatta ni sehingga. Tuan-tuan buka lah kamus mana pun, hatta tu dengan makna sehingga. Tapi ini terjemahan, saya tak petikaikan terjemahan ni. Yang terjemah ni pun orang hebat-hebat. Cuma kalau yang menepati kataan Al-Quran, sehinggalah, sehingga mendapat keizinan. Jangan masuk dalam rumah yang bukan
rumah kamu sehingga kamu mendapat keizinan. Wa tusallimu, dan memberi salam, ala ahliha, kepada tuan punya rumah, kepada penghuninya. Tuan punya rumah lah, penghuninya. Zalikum, yang demikian itu, khairul lakum, lebih baik bagi kamu, la'allakum tazakkarun, agar kamu selalu ingat. Tuan-tuan, ni peraturan ataupun adab yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, agama Islam, orang beriman. Tuan-tuan, Allah ajar kepada orang beriman satu adab, iaitu kalau kamu Allah kata apa, la tadkhulu buyuta, jangan masuk rumah orang yang bukan rumah kita, hatta tastanisu, sehingga kita dapat keizinan. Wa tusallimu ala ahliha, dan bagi salam kepada penghuninya ataupun tuan rumah. Tuan-tuan, rumah banyak, zaman sekarang pun banyak rumah. Kalau kita pergi rumah kawan kita kan, kena minta izin dulu nak masuk, kena minta izin dulu. Hatta rumah anak kita pun kena minta izin, tuan-tuan, sebab bukan rumah kita. Rumah anak kita bukan rumah kita, boleh masuk begitu je kan, kena minta izin kebenaran. Kalau anak kita bagi izin masuk kan, tak bagi izin nak buat macam mana, balik kan. Ini Islam ajar, tuan-tuan, cantik. Sebab kalau kita masuk rumah tanpa keizinan, itu dia panggil apa? Menceroboh lah. Kalau zaman sekarang boleh saman, tuan-tuan, boleh buat report polis, sebab masuk tanpa kebenaran, tanpa keizinan. Rumah, apa maksud rumah, tuan-tuan? La tadkhulu buyutan, rumah ni tempat apa? Tempat kita menginap zaman sekarang. Buyutan ni daripada perkataan baitun. Baitun tu rumah. Asal kataan dia daripada bata. Ba alif ta, bata kan? Bukan bata kasut tu kan, tapi ejaan sama, bata ni maknanya bermalam. Mabit di Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah, mabit daripada perkataan bait, rumah. Jadi rumah kita ni tempat kita bermalam, tempat kita tidur, tempat kita berlindung. Kenapa Allah buat macam ni peraturan? Supaya kita tidak masuk rumah orang tanpa kebenaran. Sebab rumah ni ada kehormatan yang perlu dihormati oleh orang lain. Bukan boleh masuk sewenang-wenangnya. Sebab dalam rumah tu, tuan rumah ni dia bebaskan dalam rumah, aurat terbuka apa ke, tak ada masalah. Dia nak duduk macam mana dia nak duduk dalam rumah dia, nak tertongging ke, nak baring ke, nak apa ke, lantaklah dalam rumah dia kan. Tapi kalau kita terjah masuk, tak bagi salam, tak minta kebenaran kan, terus-terus buka pintu masuk, tak terkejut beruk tuan rumah kan, terkejut beruk tuan-tuan, tuan rumah nanya tuan rumah, tuan-tuan kan, hak tak tutup aurat tu dah huru-hara kan, paksa cari, berlari cari kan, kain tudung nak tutup aurat dan sebagainya. Jadi Islam ajar pada kita akhlak yang baik. Nak pergi rumah orang, nak masuk rumah orang, minta izin dulu. Tapi sekarang dengan perkataan salam, dengan bagi salam, kalau tuan rumah jawab salam, itu bermakna seseorang dah dapat keizinan. Tapi jawab salam pun, kalau dia kata tak payah masuk, jangan masuk kan? Tak perlu masuk, jangan masuk, tuan-tuan. Hatta tastanisu, sehingga dapat izin. Wa tusallimu, dan bagi salam kepada
apa ni, kepada penghuninya. Kita bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum kan. Tapi orang Melayu ni dia ada irama belakang, Assalamualaikum, panjang kum kan. Kalau tuan-tuan tengok kataan Assalamualaikum tu, dia tak ada akhir tu kak waw mim kan. Alaikum ain lam ya kaf mim, tak ada kaf waw mim. Tapi dah budaya Melayu dah, Assalamualaikum, dia jadi panjang. Mari ikut mana tak tahu, mat kat situ kan. Mat apa tak tahu, mat silah ke, mat arid disukun ke kan. Tengok Mak Iwan budaya Melayu kan. Terpulanglah tuan-tuan, saya tak nak petikai sangat tuan-tuan nak bagi salam macam tu ke, tapi seeloknya tak adalah nak panjang sangat kan, sebab hak asal perkataan tu tak ada panjang kan. Asal perkataan tak ada panjang. Jadi bila kita duk ajar bagi panjang, anak-anak kita dengar, orang lain dengar, oh panjang, dia orang pun tiru kan. Panjang, semua panjang belaka kan. Pendek je, Assalamualaikum. Nak panjang, warahmatullahi wabarakatuh. Bagi salam, Assalamualaikum kan. Kenapa Allah suruh kita bagi salam tuan-tuan? Salam tu kenapa? Maksud salam ni selamat sejahtera ke atas kamu kan, selamat sejahtera ke atas kamu. Kita bagi salam tu adalah dengan tujuan kita dah ikrar dah. Bila kita ucap selamat sejahtera ke atas kamu, maknanya kita datang ke rumah tu, kita tak bawa benda-benda yang memudaratkan tuan rumah. Kita bukan masuk nak mencuri, kita bukan masuk nak memfitnah tuan rumah, kita bukan masuk nak buat benda-benda jahat dalam rumah tu. Itu maksud dia bagi salam kan. Macam tuan-tuan bagi salam dalam kedai, masuk kedai runcit kan, tuan kedai ada, Assalamualaikum kan, ucap salam, dia pun jawab Waalaikumsalam. Cantik Islam ajar bab salam ni kan, supaya erti dia, kita ucap selamat sejahtera pada kamu tuan kedai, maknanya aku masuk ni, aku tak ada nak curi barang masuk poket aku keluar, tak ada kan. Tak ada aku nak buat benda-benda tak betul dalam kedai engkau ni kan, menyusahkan engkau. Dan tuan kedai jawab Waalaikumsalam, dan ke atas kamu juga selamat sejahtera. Maknanya tak ada kejahatan daripada tuan kedai, tak ada dia jual barang-barang telur palsu, beras palsu, timbang tak cukup, barang yang dah expired, tak ada. Apa ni, curi timbangan kan, tak ada, semua tu tak ada. Tengok indahnya Islam ajar kan, bila ucap Assalamualaikum, itu tuntutan dia sebenar tuan-tuan. Jadi kena sebarkan. Bila kita ucap salam pada orang, itu tuntutan dia. Orang Melayu ni masa nak marah, dia ucap salam maut. Mana ada salam maut tuan-tuan? Salah tak betul. Salam tu selamat sejahtera, maut kok mana kan. Tapi nak marah kan, nak marah punya pasal kin salam kat dia, tu dia punya intonasi intonasi macam tu. Kalau nak marah, dia bukan kirim salam tuan-tuan, kirim benda lain lah kan. Kirim salam tu maknanya perdamaian. Salam maut, tahun-tahun orang Melayu ada macam tu. Tuan-tuan pernah dengar salam maut ni? Dia nak marah sangat kan, nak marah sangat, salam maut. Tak betul lah kan. Dari sudut makna salam tu lain. Tapi ada juga orang yang tak faham dengan benda ni, dengan salam ni. Dia gunakan salam tu untuk pukau orang. Bila dia bagi salam, orang jawab salam, dah kena pukau. Setan ambil kesempatan tuan-tuan. Ada juga macam tu
Wali'azubillah min zalik. Maknanya dia tak faham, dia menyalahgunakan perkataan salam. Salam ni diarahkan oleh Allah Ta'ala, wa tusallimu, bagi salam. Tujuan bagi salam tu adalah untuk kebaikan. Tiba-tiba dia guna salam untuk kejahatan, dia jawablah dengan Allah Ta'ala akhirat esok, kan? Banyak tu tak selesai masalah tu, kan? Allahu Akbar. Ada satu ayat lagi bab salam ni, ayat apa? Wa iza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Maksud dia, apabila kamu diberi ucapan salam, maka jawablah dengan lebih baik, ataupun kamu jawab sama dengannya. Artinya apa? Artinya bila orang bagi salam pada kita, Assalamualaikum, kita jawab lebih baik, Waalaikumsalam warahmatullah, lebih sikit, kan? Lebih sikit daripada dia. Ataupun kalau malas sangat, jawab je sama dengan dia, au rudduha, kan? Jawab sama dengan dia. Ini bab bagi salam. Jadi tuan-tuan, kita masuk dalam rumah kita pun kita bagi salam, kan? Tuan-tuan balik bekerja, balik pergi shopping, balik daripada mana, kan, masuk rumah bagi salam, Assalamualaikum. Bila tuan-tuan bagi salam, automatik setan duduk kat luar, tuan-tuan. Dia tak boleh masuk dalam rumah kita. Sebab setan memang tak selamat dan tak sejahtera. Bila kita ucap selamat sejahtera, dia tunggu kat luar, dia tak boleh masuk, tuan-tuan. Allahu Akbar. Cantik ajaran Islam. Tak ada dalam ajaran agama lain. Tuan-tuan pergi carilah agama lain, tak ada yang ajar macam ni, kan? Islam je ajar, tuan-tuan. Jangan masuk rumah orang yang kecuali setelah mendapat keizinan dan bagi salam kepada penghuninya. Zalikum khairul lakum. Itu adalah yang lebih baik bagi kamu, ya. Lebih baik bagi kamu, dan menjadi peringatan bagi kamu. Mana lebih baik bagi kamu, tuan-tuan? Yalah, kalau kita masuk dengan kita bagi salam, kita minta izin, tuan rumah menerima kita dengan hati yang lapang, terbuka. Tapi kita tak bagi izin masuk, tiba-tiba orang nak bagi salam tu masuk juga. Apa perasaan kita? Apa perasaan tuan rumah? Mesti tuan rumah ada rasa, apa dia ni pelik sangat ni, aku tak bagi izin pun, kan? Memang aku jawab salam, tapi aku tak bagi izin pun, dia masuk juga. Kita timbul pun soalan kat situ, kenapa dia masuk, kan? Adakah dia ni ada niat yang tak baik dan sebagainya? Dia akan timbul, tuan-tuan. Hak ni Allah kata zalikum khairul lakum. Kalau kamu buat apa yang diajar oleh Allah Ta'ala ini adalah baik untuk kamu. Perasaan kamu pun tidak tertekan, tak ada masalah, kan? Nak minta izin susah ke? Tak susah, kan? Nak minta izin. Kalau dulu kita pergi rumah orang, kita pergi rumah orang, baru kita minta izin. Sekarang sebelum pergi rumah orang dah boleh minta izin, dah ada WhatsApp apa semua, kan? Minta izin melalui WhatsApp pun okey, tak ada masalah, kan? Tak ada masalah, tuan-tuan. Dengan kecanggihan yang ada sekarang, tanya dulu tuan rumah selesa tak selesa, boleh tak saya nak datang ziarah petang ni, pagi esok. Tuan rumah kata tak boleh lah. Tak boleh, jangan pergi lah. Jangan dia kata tak boleh, tiba-tiba sampai kita, kan? Tuan rumah kan, dia ni tak faham ke apa, kan? Aku cakap lain, dia datang juga. Cakap tak boleh datang, datang juga, kan? Dia jadi timbul satu benda yang tak cantik dalam hati tuan rumah, kan? Ada benda tak cantik, automatik akan timbul, tuan-tuan. Jadi untuk menjadikan benda tu baik, cantik, bagilah salam, mintalah izin untuk masuk rumah orang. La'allakum tazakkarun,
Bila Allah sebut dalam ayat Quran ni supaya kamu ingat, sebab ini akan membentuk masyarakat yang harmoni, tuan-tuan. Masyarakat yang bahagia. Masyarakat yang ada di dalamnya menghormati. Dia hormat hak orang. Bukan tak kira lah hak orang ke, hak siapa ke, aku belasah je. Takkan dia orang tak kenal aku, kan? Bukan macam tu, tuan-tuan. Ikut Tuhan. Okey, seterusnya kita masuk ayat 28. Fa in lam tajidu fiha ahada fala tadkhuluha. Maksud dia apa? Fa in lam tajidu. Ji, ayat 28 ji. Okey. Fa in lam tajidu fiha, fa in lam, fa in tu erti dia sekiranya. Fa in dengan makna sekiranya. Kalau tuan-tuan nak belajar bahasa Arab, bolehlah catatlah, kan. Fa in tu dengan makna sekiranya. Oh, sana dia terjemah macam tu. Jika kamu tidak menemui seorang pun dalamnya. Fa'in sekiranya. Lam, tidak. Lam tu tidak. Tajidu, kamu dapati. Tajidu, kamu dapati. Sekiranya kamu tidak dapati fiha, dalam rumah tu, ahadan, seseorang pun. Bagi salam, senyap, tak jawab. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Bagi salam elok, tuan-tuan. Bukan Assalamualaikum. Nak mudah orang Melayu ni, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Orang Arab, budaya bagi salam, kalau kita jumpa seorang sama seorang, dia bagi Assalamualaik. Salamun alaik, Salamu alaik. Itu orang Arab. Dia tak sebut kum, dia kaf satu je. Itu budaya Arab. Arab dia tahulah bahasa dia. Kita orang Melayu ni, seorang ke, ramai ke, semua kum, kan? Belasah lah, tuan-tuan. Tak ada apa pun, kan? Okey je, kan? Okey je. Bukan kata, kau bagi salam untuk seorang, tapi kau bagi lafaz ramai, tak sah salam kau. Tak ada, tak sah, tuan-tuan. Silakan, tak ada masalah, kan? Lagipun kita bukan orang Arab, bukan duk reti benda-benda macam tu. Kalau tuan-tuan reti, tak apa, kan? Fa in lam tajidu fiha ahada, sekiranya tidak ada orang dalam rumah tu, seorang pun tak ada, kan? Apa Allah kata? Fala tadkhuluha, jangan kamu masuk, hatta yu'zana lakum, sehinggalah kamu mendapat kebenaran. Mungkin tuan rumah tak ada, tapi dengan sebab kita telefon, tuan rumah kata tak apa, masuk dulu. Kunci dah ada dah kat mana-mana, ambil lah kunci tu, masuk, kan? Tuan rumah izin, okey, kan? Sebab tuan rumah tak ada dalam rumah. Dalam Islam ni, kalau tuan-tuan buka kitab Ihya Ulumuddin, kan, bab bersahabat, berkawan, macam mana kita ukhuwah dalam Islam ni disebut dalam tu, tak silap ingat saya lah, kalau kawan kita selup poket kita, ambil duit pun dibenarkan, tuan-tuan. Sampai tahap tu berkawan dah, insyaAllah. Jadi ada setengah orang, sahabat-sahabat dulu, kalau kawan-kawan nak datang, nak masuk rumah, walaupun dia tak ada dalam rumah, tak apa, masuklah, makanlah, bukalah peti ais tu, ada apa yang ada kat situ, ambil makan. Ada nasi, ada beras, ada lauk, ambil masaklah dulu, kan? Buatlah macam rumah sendiri. Tu maksud dia, buat macam rumah sendiri. Itu orang yang tali persaudaraan dalam hati dia tu terlalu tinggi, dia bagi kebenaran. Okey, tapi kalau dia kata jangan, jangan masuk. Tak boleh masuk, tuan-tuan. Tak boleh masuk. Hak tak ada orang pun tak boleh masuk.
kan. Hatta yu'zana lakum wa in qila lakum murji'u. Wa in dengan fa'in, dia beza fa dengan waw, tapi makna dia sama. Nak faham mudah, makna dia sama. Dan sekiranya, hak ni sekiranya juga, jika ataupun sekiranya, jika pun boleh, sekiranya pun boleh. Fa'in dengan wa'in. Wa'in tak apa, saya teruskan. Wa in qila lakum murji'u, apabila dikatakan dan sekiranya qila dikatakan lakum kepada kamu, diucapkan kepada kamu, irji'u, balik, sila balik. Dah bagi salam dah, Assalamualaikum, tiba-tiba tuan rumah kata balik dulu lah, kan? Balik dulu. Sebab kita orang sekarang tak boleh nak terima tetamu, kan? Ada masalah. Farji'u, hendaklah kamu balik. Bila disuruh balik, kena balik. Jangan kita keras kepala duduk kat situ, kan, ataupun terus masuk. Ini adab, tuan-tuan, ini adab. Huwa azka lakum, itu lebih bersih bagi kamu. Macam hati tadi, kan. Jadi tak ada prasangka, tak ada benda yang tak elok akan berlaku di antara kita dengan tuan rumah. Kita dengan tuan rumah tak ada masalah. Wallahu bima ta'maluna alim, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Apa yang kita lakukan semua Allah tahu. Kita bagi salam, niat kita baik, nak pergi tak ada apa, cuma nak ziarah, kan. Tiba-tiba tak dibenarkan untuk ziarah, baliklah. Contohnya nak pergi ziarah, tiba-tiba rumah tu kena COVID, takkan dia nak benar kita masuk, kan? Ataupun kita yang bawa COVID, kan? Takkan dia nak benarkan kita masuk, kan? Jadi ada sebab-sebab. Apabila diucapkan kepada kita irji'u, baliklah kamu, baliklah, kan? Jangan duduk tunggu lagi, kan? Kemudian tuan-tuan, kita pergi ke ayat, sebab dia ayat pasal rumah ni ada satu lagi, ayat 29 tu. Ayat 29 Allah kata, laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskunatin fiha mata'un lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Maksudnya laisa alaikum, tidak, laisa ni tidak, alaikum dia bahasa Arab kena terjemah depan tu dulu. Junahun, tidak menjadi kesalahan, alaikum, ke atas kamu, gitu terjemahan dia jadi macam tu. Tidak menjadi kesalahan kepada kamu antadkhulu buyutan, bahawa kamu masuk dalam rumah ghaira maskunatin, yang memang tak ada penghuni, tak ada, memang rumah tu tak ada orang duduk, kan? Perumahan terbengkalai, kan? Tak ada orang nak masuk, kan? Maskunatin, ghaira maskunatin, yang tidak ada penghuni, yang tidak memang tak, bukan tak ada penghuni, memang orang tak duduk rumah tu. Fiha mata'un lakum, padanya dia sebut apa tu? Ada keperluanmu. Mata'un lakum ni keperluan, bolehlah keperluan kamu. Tuan-tuan, bila baca ayat 28 tadi tu, kan, ni bila turun ayat ini, Sayyidina Abu Bakar tanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kami ni ahli perniagaan, sentiasa berdagang. Kami bergerak daripada Madinah ke Baghdad, Madinah ke Mekah, Madinah ke Yaman. Jadi bila kami sampai di tempat-tempat yang kami pergi itu, tak ada rumah. Dia zaman dulu mana ada homestay, mana ada hotel, tak ada hotel, tak ada homestay, tuan-tuan. Tapi nak duduk kat mana? Maka yang ada hanya rumah-rumah tinggalan yang memang tak ada orang rumah tu, kan? Boleh tak kami nak masuk rumah tu? Sebab ayat asal, kalau tak ada orang tak boleh masuk,
Kan? Ayat atas tu, kalau rumah tu tak ada orang, tak boleh masuk. Saidina Abu Bakar tanya Rasulullah, boleh tak kami masuk? Sebab Saidina Abu Bakar tanya macam tu, turun ayat kedua, laisa alaikum junahun. Hebat Saidina Abu Bakar, tuan-tuan. Allah jawab direct pertanyaan dia, tidak menjadi kesalahan bagi kamu untuk kamu masuk rumah yang tidak berpenghuni. Memang tak ada orang. Mata'un lakum, untuk keperluan kamu. Kamu nak bermalam kat situ, kamu nak masak, kamu nak mandi, kamu nak apa kat situ, silakan, tak ada masalah bagi kamu. Allah izinkan, tuan-tuan, bila Abu Bakar yang tanya. Subhanallah. Ini maknanya boleh kita nak masuk rumah yang memang tidak ada tidak ada orang. Rumah tu memang peninggalan, kita tak tahu ni rumah siapa ni, kita tak tahu, kan? Kita boleh masuk, dibenarkan masuk. Cuma kena jagalah adab-adab dia. Janganlah kita jadi ni yang menyalahgunakan keperluan awam. Ada tandas awam, dia conteng, dia apa semua sekali, kan? Masuk, buang sampah, bakar ikut dan dia, kan? Berak merata, kencing merata dalam rumah, tu tak senonoh, kan? Dan nak duduk, buatlah elok-elok, kan? Buat cantik-cantik. Itu Allah bagi izin, tuan-tuan. Dan Imam Syarawi dalam bab ni dia kata termasuklah juga benda-benda awam. Dia kira rumah yang ghaira maskunatin, yang tak ada penghuni ni, sebagai benda awam, milik awam. Sebagaimana kita masuk tandas awam, tak perlu minta izin. Kena minta izin, bayar kira izin lah, tuan-tuan. Ya, tandas awam. Tandas dekat Petronas, pam minyak tu, kena minta izin tak? Tak ada, kan? Masuk je lah. Sebab benda awam, dia kira benda awam. Ya. Jadi benda awam ni ada yang tak perlu minta izin, tapi kena jaga elok-elok. Jangan patahkan paip, jangan kotorkan tempat tu. Saya pergi Tanjung Tuan. Beberapa bulan lepas lah, dalam 2-3 bulan lepas. Dia dekat nak naik Bukit Tanjung Tuan tu, lepas pada dia punya pintu gerbang sebelah kanan tu ada tandas. Saya rasa belum lagi menyerah bangunan tu, kan? Masih lagi dalam proses pembinaan, tapi dah siap lah, bangunan tu dah siap lah. Tengok-tengok dalam tu, Masya Allah, kan? Penuh dengan najis, tuan-tuan. Wah, manusia ni, tuan-tuan, bila ada kemudahan awam, dia jadi macam tu, kan? Tak nak jaga benda yang elok-elok, yang baik. Ini rosak, tuan-tuan. Islam tak suruh macam tu. Islam bagi masuk, tapi jagalah tempat tu elok-elok, kan? Jangan kau nak buat benda-benda yang tak sepatutnya macam tu, sehingga orang lain nak guna lepas ni tak boleh nak guna dah, kan? Itu jadi masalah, tuan-tuan. Allah kata apa? Ghairu maskunatin fiha mata'un lakum, keperluan kamu. Cuma Imam Syarawi kata keperluan kat sini, dia kata bukanlah terlalu umum, tetapi maksud dia keperluan yang halal. Hak halal tak apa, kamu buatlah. Hak haram jangan buat, tak termasuk yang haram. Wallahu ya'lamu ma tubdun, dan Allah mengetahui apa yang kamu zahirkan, wa ma taktumun, dan apa yang kamu sembunyikan. Kalau niat kamu baik, baiklah. Kalau niat kamu tak baik, tak baiklah. Jadi masuk elok-elok. Cuma tuan-tuan, rumah yang tidak berpenghuni ni, kalau kita nak duduk, hati-hati lah, kan? Sebab penghuni dia ada tak nampak, hak tak nampak. Penghuni hak tak nampak tu, kan? Hati-hati, kan? Masuk bagi salam, Assalamualaikum, insya-Allah tuan-tuan selamat. Insya-Allah tuan-tuan selamat. Nak masuk rumah yang tidak berpenghuni. Tapi kalau tuan-tuan masuk tak ada salam, kemungkinan besar akan diganggu.
kemungkinan besar akan diganggu. Dia kira orang ni sedap seronoknya masuk rumah aku kan. Dia kacau tuan-tuan. Kacau tu huru-hara tuan-tuan. Ada rumah dekat sini, sana, belah sana. Masuk rumah tu tidur, sedar-sedar duduk kat luar rumah, kat tanah ya, tuan-tuan. Dia angkat tuan-tuan. Macam-macam. Tu mulalah kita pun huru-hara dah. Kena macam tu kan, huru-hara. Itu nasib baik dia angkat letak kat luar je. Kalau dia usung pergi masuk dalam hutan, lagi huru-hara kita. Jadi tuan-tuan, jagalah adab-adab. Ambillah adab-adab yang Allah ajar ni. Dalam surah An-Nur ni, dia sebagai cahaya. Ini adalah cahaya kepada kita tuan-tuan. Apa adab-adab yang ada dalam surah An-Nur ini, inilah yang akan mendatangkan kebahagiaan dan keharmonian kepada seluruh manusia. Ambillah yang ni tuan-tuan. Jangan ikut cara Mak Saleh, orang kafir, orang barat kan. Jangan ikut cara dia orang tuan-tuan. Ikut cara Islam. Saya rasa cukup sekadar itu untuk malam ni. Mudah-mudahan apa yang kita baca daripada 3 ayat ini 27, 28, 29 akan memberi manfaat yang besar pada kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahma. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.